Okey, sambil-sambil saya nak rasa meruku yang dah saya buat tadi, katanya cantik-cantik. Orang comel macam saya. Betul tak Ridwan? Kita nak terus saja bersama dengan Ridwan untuk bincangkan mengenai penyaluran harta tidak patuh syariah dan luqatuh ke Baitul Maqdis. Silakan Ridwan. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Syafiqah. Itu dia. Kita meraihkan kepelbagaian kaum di Malaysia. Nak dipawali, kita makan maruku. Tidak ada masalah. Okey, seterusnya dalam studio Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, kita nak kongsikan kepada anda semua. Ini adalah berkaitan dengan harta tidak patuh syariah dan juga luqatah. Bagaimanakah harta ini perlu diuruskan? Adakah perlu dilupuskan? Kalau dilupuskan, apakah maksud dilupuskan kalau kita ada harta tidak patuh syariah? Hari ini saya sangat bersahati bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Saleh Abdul Sahar, iaitu Ketua Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Selangor. Baiklah Ustaz, banyak kali kita berada dalam Selamat Pagi Malaysia untuk berbincang mengenai banyak perkara, terutamanya dengan kalau saya bingung Ustaz, dia banyak tentang harta sebenarnya Ustaz. Ya, betul. Tapi kali ini bila saya mendapat topik harta tidak patuh syariah, saya tengok balik kan, dia orang tahu harta tidak apa benda syariah ni begini kan. Apa benda ni? Ada ke saya harta tidak patuh syariah? Tapi Ustaz boleh jelaskan definisi harta tidak patuh syariah itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dalam Al-Quran disebut auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dalam Quran menyatakan, wahai orang yang beriman, jangan kamu mengambil harta yang salah secara batil. Secara batil ni, apa dia harta-harta yang batil ini? Harta yang dilarang oleh Allah SWT, yang dalam Al-Quran disebut berkaitan dengan judi, berkaitan dengan arak, berkaitan dengan transaksi riba dan sebagainya. Itu yang dilarang oleh Allah SWT. So maka kita nak lihat di sini dalam konteks kehidupan kita ni kan, apa dia yang kita selalu terlibat. Contohlah yang paling dekat dengan kita berkaitan dengan institusi pelaburan. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam KWSP sendiri pernah mengeluarkan kenyataan bahawa kurang 30% umat Islam menukar kepada patuh syariah punya akaun. Dan KWSP ni dia ada 2 akaun sekarang, sama ada yang patuh syariah dan tidak patuh syariah. Iaitu akaun yang patuh syariah lah, dia konvensional dan patuh syariah namanya. So maka umat Islam ni tak sampai 30%. So maka bila ada 70% yang terlibat dengan dana-dana pelaburan yang tidak patuh syariah, yang dapat dividen-dividen tersebut, maka ia perlu dilupuskan. Yang disebut kita kata pelupusan wang tidak patuh syariah. So maka nak dilupuskan itu di mana? Inilah peranan Baitul Mal itu sendiri. Maka Baitul Mal ini menerima dana-dana ataupun pelaburan-pelaburan yang tidak patuh syariah untuk dilupuskan bagi tujuan maslahah ummah. Dan dalam fatwa berkaitan penerimaan ataupun pelupusan wang tidak patuh syariah itu pun disebut dalam fatwa tersebut bahawa mesti diserahkan kepada Baitul Mal atau digunakan untuk maslahah. Kadang-kadang masyarakat kita dia faham gini tau. Kata, Ustaz, saya nak buat zakat lah. Sebab ni dana tak betul, saya nak buat zakat. Boleh tak? Zakat ini adalah duit ataupun harta yang halal. Dia bukan harta yang sumbernya tidak halal. Yang ini kita kena faham. Sumber yang tidak halal ni macam saya sebut dalam pelaburan tu, mungkin dia terlibat dengan institusi riba. Dalam Quran disebut wa halallahu'l bai' wa harramul riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. So kita tahu dalam dividen dalam tu mesti ada institusi riba. So memang tak boleh kita ambil. So maka apa yang kita boleh ambil ini Ustaz? Dividen yang patuh syariah saja, yang telah digazetkan bahawa pelaburan itu patuh syariah. Itu ceritanya. Adakah pelaburan saja ataupun apa ciri-ciri? Selain daripada itu, kalau kata kita terlibat dengan transaksi-transaksi yang berkaitan yang melanggar hukum syarak. Contoh, penjualan arak. Bagi orang Islam sendiri, penjualan arak tidak boleh. Berbeza dengan bukan Islam. Orang Islam terlibat. Ya. Ataupun penjualan memang yang diharamkan. Sebab itu yang kita kena faham bahawa aktiviti yang kita buat ini, adakah betul-betul patuh syariah ataupun tidak. Dan kalau kita lihat sekarang ni, mana-mana sekarang adalah agensi kewangan dan sebagainya, mereka akan ada syariah community untuk menetapkan pelaburan itu ke mana. Itu satu. Kemudian begitu juga kadang-kadang ada syarikat-syarikat berkaitan dengan produk kecantikan dan sebagainya, nak memastikan produk itu halal. Mesti dia ada komuniti dia. Sebab itulah kalau kita lihat di Selangor sendiri pun sebelum ni dia ada pameran halal. Halal ini bukan sekadar berkaitan dengan makan minum saja, termasuk dari segi bab kewangan sekali. Sebab itu kita nak luaskan berkaitan maksud halal itu, yang ikut patuh syariah itu bagaimana kaedahnya, iaitu dengan melalui apa yang Allah Taala telah tetapkan dan Allah Taala yang larangkan. So kalau kita tadi saya sebut dividen, arak, apa lagi? Contoh, kalau ada yang disebut sebagai harta syubhah. Harta syubhah ni dia macam mana? Apabila bercampurnya yang halal dan haram. Harta syubhah ni. Contohlah, kalau kita tanam anggur, kita boleh makan buah anggur tu.
Tapi kalau kita tanam anggur untuk kita peram, jadikan liquor, jadikan arak, maka tidak boleh. So maka itu Kita ada syubhat. tidak boleh makan hasil daripada penjualan. Kita tidak boleh terlibat dalam penanaman anggur itu bagi tujuan untuk menyediakan ataupun membuat bahan liquor Pokok tersebut. masalahnya niat kita lah. Niat kita. Niat dan perbuatan kita kena jaga. Sebab tu kita kena faham kedudukan harta yang halal, harta yang syubhah. Bagaimana kita nak pastikan bahawa harta itu status tersebut, kita kena lihat balik, kena semak balik, dan kita kalau rasa macam ragu-ragu, rujuklah kepada Majlis Besar Selangor sendiri. Kalau dari aspek insurans, pampasan insurans konvensional Ya. kepada si mati. Betul. Duit tersebut adakah harta tidak patuh syariah? Ya, kita kena lihat insurans ni sekarang ni ada insurans konvensional dan insurans Islamik. Betul. Insurans Islamik yang disebut sebagai takaful. Ha. Kalau takaful itu jelas-jelas kita dah tahu memang Patuh syariah. Bagi insurans yang konvensional, yang kata yang tak ada pengiktirafan patuh syariahnya, maka pampasan itu sebenarnya tidak boleh diambil. Walaupun 100,000? Walaupun itu kena 1 lepaskan. juta? Ya, sama Kena juga. lepaskan pada Baitul Mal. Kena lepas Baitul Mal. Saya ada satu kes. Okey. Ada seorang businessman ni, dia melepaskan dividen dia, nilai jumlah dividen dia lebih kurang 1.45 juta. Seorang individu. 1.45 juta. Oh, banyak. Cuba kalau kita kan, ini mudarat ni ustaz, boleh pakai ni. Kan? Kalau kita lah kan, kalau kita. Sebab tu kadang-kadang Allah Taala dia akan uji kita ni dengan 3 ta. Tahta, harta, wanita. Ni cinggir punya pasal. Kan? 3 ni akan diuji. So maka Allah Taala uji kepada individu tersebut dengan harta dia, dengan duit dia. Dia boleh melupuskan duit itu 1.45 juta. Dia yakin bahawa rezeki yang akan datang lain. Kita belum tentu kita tak diuji lagi. Mungkin kita ada sikit, mungkin ala ustaz 100 ya apalah sangat. Tak apalah saya serah kan. Cuma kalau 10,000 fikir juga tu. Down payment macam-macam boleh kan. Ini maknanya kita sentiasa akan diuji. Satu lagi ustaz, sebelum kita pergi kepada macam mana nak cara nak lupuskan. Harta luqatah. Ini pula apa dia? Baik, harta luqatah ini adalah harta yang ditemui. Kita jalan-jalan jumpa barang. Kita tak boleh isytiharkan itu barang kita. So kita kena ambil, kena serahkan. Sebab saya baru ni adalah di interview juga lah kan. Sebuah media saya tak sebut kan. Dia kata ustaz, saya ambil, saya top up Tashengo saya. Macam mana? Memang tak boleh. Kena serahkan. Dia kata dia jumpa RM50, dia top up Tashengo dia. Kata tak boleh. Kena serahkan. Kena buat pengumuman dulu. Siapa yang ada. Kalau ada yang mengaku, kita kena serahkan. Kalau tak ada, kena serahkan kepada Baitul Mal. Dia tak boleh guna lepas tu pejam mata macam tu. Tak boleh. Sebab harta luqatah ni adalah harta yang ditemui ini perlu diserahkan. Perlu dibuat pengumuman dan sebagainya. Jadi harta ini perlu dilupuskan. Ya, betul. Lupus tu bentuknya lupuskan terus ataupun apa yang baik. Kaedah lupus tu bagaimana ustaz? Lupus tu maksudnya bukan kita ambil duit kita bakar. Kadang-kadang ustaz bakar duit ke, campak duit kat laut ke? Tak. Lupus itu maksudnya dia dilupuskan bukan untuk kegunaan individu itu sendiri. So maknanya dia kena serahkan dalam konteks kaedah undang-undang, diserahkan kepada Baitul Mal. So maka diserahkan, Baitul Mal buat apa? Baitul Mal akan digunakan untuk maslahah umum. Ataupun bila duit itu dimasukkan ke dalam Baitul Mal, dia akan jadi suci. Dia kena faham. Itu konsep hukumnya. Nanti tuan-tuan janganlah buat macam ni. Contoh buat pelaburan tak patuh syariah. Nak suci senang, pergi masuk Baitul Mal tu, betul tak keluar balik. Tak boleh. Dia bukan macam tu kaedahnya. Dia kena faham. Kadang masyarakat kita salah faham. Dia kata, saya masuk Baitul Mal dulu lah. Tentu saya minta balik. Boleh tak Ustaz? Salah contohnya macam insurans konvensional lebih murah. Ya. Tapi kalau dah berniat begitu, tidak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh begitu. Sebab tu kita kena, dia ginilah. Dalam kehidupan kita ini, memang Allah Ta'ala akan menguji. Setiap kehidupan kita akan diuji. Termasuk dalam harta kita. Kan macam yang kita sembang berkaitan ni, bab kewangan. Itu boleh cerita bab harta pusaka yang menafikan hak. Itu pun berkaitan dengan harta yang tidak patuh syariah. Menafikan hak waris-waris. Sebab itu dalam kehidupan kita ni, Allah Ta'ala sentiasa menguji kita. So maka kita kena ingatlah, harta yang kita dapat, kita lihat sejauh mana harta kita nak gunakan ni, ke mana-mana. Sedangkan harta yang baik yang kita dapat pun, Allah Ta'ala akan mempersoalkan, apatah lagi harta yang syubhah, harta yang tidak patuh syariah, yang kita dapat dan sebagainya. Lagilah akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Jadi harta tersebut perlu dilupuskan ataupun diserahkan kepada Baitul Mal. Sahaja. Ataupun guna untuk maslahah umum. Kalau tanya saya, saranan saya serahkan kepada Baitul Mal. Itu lebih memadai. Ada setengah orang, kalau saya nak buat untuk maslahah umum, boleh tak? Ataupun saya nak sedekah kepada adik-beradik saya, boleh tak? Tak boleh lah. Sebab dia ada kepentingan kepada individu itu sendiri. So dia kena serahkan, dia tiada kepentingan kepada individu. Ada setengah-setengah syarikat, dia membuat CSR. Duit-duit yang tidak patuh syariah ni, dia buat CSR. Tetapi apabila dia buat CSR, maknanya bila buat CSR, dia ada naik logo company dia tersebut. So maka dia ada benefit kepada company tersebut. Itu pun tak boleh.
So dia kena serahkan terusnya. Dia tak boleh ambil keuntungan ke atas serahan tersebut. Itu kena faham apabila kita melupuskan harta tidak patut syariah tersebut. Katakanlah kita terjumpa harta tersebut ataupun dividen tersebut di akaun luar negara, contohnya negara lain. Mungkin sistemnya agak berbeza. Bagaimana pula dengan situasi tersebut, Ustaz? Kalau di luar negara lah, selalunya kita kena serahkan kepada Baitul Mal di sana. Sebab pertemuannya di sana. Dan kalau kita bertemu jadi Selangor, serahkan di Selangor. Ya, macam kami contoh di hospital. Hospital ni kan ramai pasien datang, kemudian bila keluar dia tinggal barang. So, ialah nurse-nurse ni mana ada masa nak pergi cek seorang-seorang. So, maka kebanyakan hospital diserahkan kepada Baitul Mal sebagai harta luqatah yang ditemui tersebut. Menarik, Ustaz. Kalau kita nak panjangkan, insya-Allah satu hari nanti kita akan panjangkan lagi topik ini di lain masa. Itu janji kami. Kita akan bawakan lagi Ustaz untuk cerita tentang harta pusaka. Banyak lagi soalan saya, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Haji Muhammad Saleh Abdul Sahar, Ketua Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Selangor. Terima kasih banyak, Ustaz. Selepas ini ke National FM. Radio National FM. Bercakap pasal pentadbir pusaka. Itu cerita lain pula. Panjang pagi. Okey, kita berehat seketika.